Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis nombor 9 ataupun hadis ke-9 muka surat 241, sambungan daripada tajuk Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Masih lagi hadis yang berhubung dengan kubur. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Allah meridai dirinya, qala, telah berkata Uthman, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, idza faragha min dafnil mayyit, apabila faragha, selesai, dafnil mayyit, mengebumikan mayat, yakni jenazah. Kata Uthman, kebiasaannya adalah Nabi ni apabila baginda selesai mengebumikan mayat, ataupun apabila kami selesai mengebumikan mayat, apa yang Nabi buat? Waqafa alaih, Nabi berdiri di atasnya, yakni di tepinya lah, bukan di atas kubur tu, bukan di atas si mati tu, tapi di tepinya. Faqala, lalu Nabi berkata atau Nabi bersabda kepada kami yang hadir, yang berada bersama-sama dalam majlis pengebumian tersebut, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun. Nabi kata istaghfiru, mohonlah ampun oleh kamu semua. Yakni Nabi suruh orang yang hadir tu minta ampun li akhikum, untuk siapa? Minta ampun untuk siapa? Untuk saudara kamu yang dikebumikan, si mati itulah. Nabi kata mintalah ampun oleh kamu kepada Allah untuk saudara kamu. Wasalu lahu bitathbit, dan doalah kepada Allah untuknya, bitathbit, supaya dia boleh menjawab, supaya diberikan keteguhan dan ketetapan, diberikan kemudahan untuk dia menjawab. Fa innahul an, kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, si mati itu yus'al, sedang ditanya. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam bab memohon keampunan dikubur kepada mayat apabila selesainya pengebumian. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di dalam hadis ni ada beberapa perkara yang boleh kita ambil pengajaran dan juga faedah, panduan dan pedoman untuk kita bersama. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menganjurkan untuk kita iring jenazah.
Bukan setakat kita pergi salat, tapi kita pergi sampai dikebumikan. Ini berdasarkan hadis man syahidal janazah, sesiapa yang pergi melihat, mengunjungi, menyaksikan jenazah tersebut, hatta dia duduk, dia tunggu, tusalli alaiha, disalatkan jenazah itu, dia tunggu sampai orang semayang, dia semayang sekali, falahu qirat, dia dapat satu qirat. Itu peringkat yang pertama. Nabi kata kalau kita, pertama tuntutan untuk kita pergi mengunjung ni, haqqul muslim, hak orang Islam di atas orang Islam yang lain, antaranya wattaba'ul janais, iaitu kita mengiringi jenazah. Artinya kita pergi ikut, pergi ke rumah dia, pergi ke kubur. Bila kita pergi ke rumah dia ataupun kita pergi peringkat yang pertama, kita duduk sampai orang semayang. Itu bahagian yang pertama. Masa kita sampai di rumah si mati tu, belum lagi diangkat untuk dikebumikan, disimpan, sudah ada tuntutan untuk kita mendoakan keampunan kepada si mati. Ini perkara-perkara yang perlu kita jelas dan kita sedar ni. Sebab benda ni selalu berulang dalam kehidupan kita. Pergi menziarahi, pergi mengunjungi, pergi melawat orang-orang yang dah meninggal ni, apa yang kita nak lakukan? Nabi SAW bila dia pergi melawat jenazah sebagai ulangan bersama, Nabi dah mula doa untuk diampunkan dosa si mati. Nabi kata, la taqul illa al-khair, janganlah kamu bercakap dan berdoa untuk si mati melainkan perkara yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kerana sesungguhnya malaikat berada di sini dan dia mengaminkan apa yang kamu ungkapkan atau yang kamu doa untuk si mati. Sebab itu apabila kita pergi mengunjungi atau mengiringi jenazah, hendaklah kita menyebut perkara-perkara yang baik, doa, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu wakhlufhu fi aqibihi minal ghabirin wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah, engkau ampunkanlah si mati, engkau rahmatilah, gantilah orang yang lebih baik kepada ahli keluarga yang kehilangannya, engkau luaskan kuburnya, engkau berikan cahaya di dalamnya, engkau terangkanlah kuburnya daripada kegelapan. Itu doa yang kita minta masa jenazah tu duk ada atas rumah lagi, belum dibawa. Kemudian dibawa keluar daripada rumah tersebut, pergi ke kubur. Di sana kita akan jumpa beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepelbagaian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Antaranya, apabila bawa pergi jenazah ke kubur, disunahkan kita untuk bersegera. Pasal itu kita tengok apa yang berlaku di Masjid Nabawi. Mereka berlari-lari, mengusung jenazah tu keluar daripada masjid, pergi ke perkuburan Baqi' al-Gharqad, perkuburan Baqi'. Sebab berdasarkan hadis, asri'u bil janazah, segeralah kamu mengebumikan atau menyelesaikan urusan si mati. Jadi satu perbuatan yang bercanggah dengan hadis Nabi jika kita melambat-lambatkan pengurusan jenazah ni tanpa sebab. Cuma kadang-kadang dia ada keperluan untuk kita nak tangguhkan jenazah ni. Seperti contoh, katalah dia mati hari Jumaat, dia mati mungkin pagi, jadi kita mungkin boleh simpan pukul 10, pukul 11 tu kita boleh simpan dah lah.
sebab kita dah mandi dan kafan orang dan korek apa semua. Tapi oleh kerana hari Jumaat itu sat lagi orang akan ramai, jadi kita diharuskan di atas alasan yang kuat untuk menangguhkan jenazah tersebut disalatkan selepas daripada semayang Jumaat, kerana nak ambil kelebihan orang ramai. Nabi kata sesiapa yang disalatkan oleh 40 orang, yang kesemua 40 orang ini tidak mensyirikkan Allah, maksudnya 40 orang ni solid, kesemua mereka ini muwahhid, orang yang menjaga tauhid dan tak terlibat dengan syirik, mukmin. Jadi kalau ada 40 orang, dia akan dapat syafaat. Dalam sebahagian hadis 100 orang, baik lelaki baik perempuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita semayang pukul 10 mungkin tak ramai, mungkin ada 20-30 orang. Tapi kalau kita lewatkan sampai semayang Jumaat, mungkin kita dapat 100-200 orang. Lepas semayang Jumaat ni ramai. Jadi boleh untuk ditangguhkan kerana di sana ada alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Tapi janganlah sampai mati pagi, lepas maghrib baru tanam, atau lepas asar baru tanam tanpa sebab yang kukuh. Itu bercanggah dengan hadis asri'u bil janazah. Segerakanlah pengurusan jenazah. Jadi Nabi SAW bawa jenazah pergi ke kubur. Ada hadis yang mana Nabi bila sampai, orang korek tak habis lagi, belum selesai lagi, maka Nabi SAW duduk. Di sana ada hadis Nabi duduk. Kita akan tengok nanti, mungkin dibawakan oleh penulis kita dalam huraian tu. Kalau tuan-tuan tengok, dia akan bawa perbahasan berkaitan dengan duduk di kawasan kubur. Kerana ada hadis larang duduk, ada hadis Nabi duduk, so dia kontra. Dia bawa perbincangan tu di dalam huraian hadis ni. Secara mudahnya, para ulama berbeza tentang hukum duduk di kubur. Ada yang kata duduk di kubur itu merujuk kepada atas kubur, bukan tepi kubur. Yang kita tak boleh pijak, yang kita tak boleh duduk, yang kita tak boleh buat benda yang tak elok tu atas kubur. Maksudnya kubur ni tempat yang kita tanam si mati tu, atas dia kita tak boleh tidur, tak boleh pijak, tak boleh langkah dan sebagainya. Tapi haulahu, di sekitar dia tu kita boleh duduk berdasarkan perbuatan Nabi. Nabi pipi tengok tak selesai lagi, Nabi duduk. Nabi duduk, kata sahabat, Nabi pegang satu kayu, Nabi duk main kuih tanah, duk main tanah. Lepas tu Nabi tengok atas, Nabi tunduk bawah. Nabi tengok atas, Nabi tunduk bawah. Kemudian Nabi kata, mintalah berlindung dari azab kubur. Nabi memberi tazkirah. Itu dalil adanya tazkirah di kubur. Siapa yang buat? Siapa yang bagi tazkirah? Contoh daripada siapa? Sahabat kata, bila kami tunggu jenazah tu nak diuruskan, belum lagi boleh diuruskan, sementara daripada korek, daripada tanam semua tu, Nabi mengambil kesempatan itu memberikan tazkirah on the spot. Dia tazkirah ni, tazkirah apa? Tazkirah di kubur ni bukan wajib. Dia hanya satu perbuatan yang dilakukan sekali-sekala lah. Haruslah, bolehlah. Dan dia tak ada teks tetap. Apa yang Nabi sebut, mengingatkan supaya berlindung dari azab kubur, mengingatkan supaya yang hadir itu mengambil peringatan daripada peristiwa yang berlaku. Dia bebas. Dan yang paling penting, mengingatkan orang yang hadir
supaya semua yang berada di situ mendoakan si mati. Peluang yang sangat besar, dan si mati mengharapkan doa kita. Bukan kita pi ni adat. Pi pasal apa? Pi pasal kita nak hantar dia. Pi pasal kita nak bersembang bohong atas kubur. Pi pasal kita nak beramal. Tak. Kita pi tu untuk menghidupkan sunnah, kerana di sana ada janji besar Nabi, man syahidal janazah hatta tusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahidal janazah hatta tudfana lah. Sesiapa yang pergi sampai salat dapat satu qirat, siapa yang pergi sampai dikebumikan hatta tudfana lah, dia dapat 2 qirat. Nak menghidupkan sunnah. Kenapa Nabi suruh kita pergi kubur? Kenapa Nabi suruh kita ikut tengok pengebumian jenazah? Untuk mengingatkan kita dan menimbulkan keinsafan. Tapi dia pergi ke kubur, dia duduk tang tu seketul, duduk tang ni seketul, duduk tang tu sekelompok, duduk tang ni sekelompok, bersembang mohong, bersembang kosong, bergosip. Lepas tu baliklah, dia tak ada makna. Kan? Di setengah tempat dia talqin, kan? Ajak si mati. Tapi di Perlis dia tazkirah, berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tazkirah ni juga dia taklah panjang sangat. Cukup kita ingatkan pada yang hadir dan kita doakan untuk si mati dan ajak yang lain untuk berdoa, cukup. Tak perlulah kita panjang, apatah lagi kalau mati ke bumi pukul 1 tengah hari, tengah duk hangat tu. Tak apalah yang baca tazkirah tu orang payung, kan? Bantai sampai 45 minit macam khutbah raya, kan? Nasib baik tak duduk jadi 2 khutbah ya, kan? Tazkirah ringkas-ringkas. Adapun panduan yang diberikan oleh Jabatan Agama itu sebagai satu garis panduan. Taklah perlu kita ikut pada hari yang panas terik hari ini, kita semua datang mengingatkan diri kita kepada kematian. Cukup, kan? Yang pentingnya mesej tu sampai. Demikian juga ketika khutbah nikah. Khutbah nikah pun kadang-kadang baca sampai 40-50 minit, kan? Yang duk ada pun lapak nasi. Kan? Mereka kadang-kadang tak faham, seolah-olah wajib baca sampai habis. Baca pada patut mengingatkan si mati ni sampai setengah-setengah buku saya tengok. Satu kalah pasangan ni seperti mana disatukan Yusuf dan Zulaikha, disatukan Adam dan Hawa, disatukan lagi semua, habis dia sebutlah, kan? Tak perlulah benda-benda sebahagian yang tak sahih pun, kan? Yang pentingnya ingatkan pengantin lelaki tanggungjawab dia, ingatkan pengantin perempuan tentang tanggungjawab sebagai seorang isteri, dan ingatkan yang hadir tentang mendoakan kepada kedua pengantin, sudah, kan? Kalau tak ada khutbah nikah pun sah nikah tersebut. Baik, hadirin mukminin. So Nabi SAW ni dia suruh, dia kata apa? Dia kata waqafa alaihi, Nabi berdiri dan Nabi kata istaghfiru, mintalah ampun. Nak minta ampun ni maksudnya macam mana? Kita angkat tangan, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Cukup tak? Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, ya Allah engkau ampunkan dia. Kalau kita nak sebut dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau ampunilah saudaraku dengan dosa-dosa yang dia lakukan, sama ada yang besar ataupun kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Rahmatilah jenazahnya, permudahkanlah lidahnya untuk menjawab, tetap dan teguhkanlah imannya, dan bantulah dia. Cukup. Karang sendiri. Di sesetengah tempat daripada doa jama'i. Tak apalah, tidak ada masalah dalam hal itu, tapi setiap daripada kita sebelum balik hendaklah menghidupkan sunnah ini, mendoakan si mati.
Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tuan-tuan, Nabi menyuruh kita minta supaya ditetap dan diteguhkan si mati untuk menjawab. Artinya di sana ada soal jawab. Wasalu lahu bitathbit. Kamu mintalah, Allahumma thabbithu biqauli thabit. Ya Allah, engkau tetapkanlah lidahnya dengan perkataan yang kukuh. Kita doa macam tu, ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah untuk dia jawab. Kan? Tak payahlah duk habaq nak jawab apa. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah untuk dia jawab. Wahai sahabatku, jika dia tanya siapa Tuhan, jangan lupa, jangan silap, Allah Tuhan kita. Kalau dia tanya siapa Nabi, jangan tertukar dan jangan terkeliru, Nabi kita Muhammad. Apa agama Islam, agama kita. Janganlah engkau gentar dan janganlah engkau takut, kerana yang datang itu makhluk juga seperti kita. Tak getak lagu mana, jemaat pun tak kelih. Yang menjawab itu amalan, bukannya ajaran. Ketika itu yang menentukan sama ada kita jawab atau tidak adalah amalan kita. Seperti yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu, yuthabbitullah. Dan hari ini tuan-tuan kita tengok kubur sudah lari daripada tujuan asal apa yang disuruh oleh Nabi. Apa pasal Nabi suruh kita pergi kubur? Apa tujuan? Kita kena tahu. Bila Nabi suruh pergi masjid, apa tujuan kita pergi masjid? Kita kena beza, kubur ni untuk apa, masjid untuk apa. Kubur untuk mengingatkan kita kepada mati. Nabi kata, ziarahilah kubur, tudzakirukumul maut, kerana ia mengingatkan kamu kepada mati. Tujuan kita pergi kubur ni menginsafkan, menimbulkan ketakutan dan kegurunan. Itu tujuan kubur, bukan untuk ibadah. Pasal itu Nabi kata, la tajlisu alaiha wa la tusalli ilaiha. Jangan duduk di atasnya, jangan salat menghadapnya. Dan Nabi tidak ada riwayat baginda pergi menghidupkan apa-apa ibadah di kubur. Yang ada dalam riwayat Bukhari, satu, Nabi semayang jenazah kepada seorang wanita pencuci masjid. Itu ada. Perempuan tu mati, dia tak habaq dekat Nabi. Dia tukang cuci masjid. Nabi tengok tak nampak dia. Nabi tanya, pergi mana perempuan hitam tu? Dalam Sahih Bukhari. Dia kata, dah mati, kami dah tanam semalam. Artinya boleh kalau nak tanam waktu malam. Pasal ada hadis. Dia tanam malam. Dia tak pergi habaq dekat Nabi. Nabi tanya, pasal apa tak habaq? Kami anggap benda tu kecil lah, tak payahlah. Yang mati pun cuci masjid, tak payah duk ganggu Nabi lah. Tak payah habaq, kami dah selesai dah simpan dah. Nabi kata, tunjukkan aku di mana kuburnya. Mereka bawa Nabi pergi kat kubur dia. Nabi salat dan Nabi doakan dia. Nabi kata, sesungguhnya kuburnya itu gelap dan telah diterangi dengan doa yang aku baca. Artinya di sana ada kesan daripada doa yang kita baca. Tak ada riwayat yang lain Nabi masjid untuk ibadah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Kita nak semayang di mana? Masjid. Kita nak doa di mana? Masjid. Kita nak baca Al-Quran di mana? Masjid. Contoh teladan yang ditunjukkan, yang diajar, yang kita baca dalam hadis. Nabi bila dia nak semayang, dia pergi masjid. Bila dia nak baca Quran, dia buat di masjid. Bila dia nak berzikir, dia buat di masjid. Bila dia nak berdoa, dia pergi masjid. Apa sahaja ibadah, i'tikaf, dia buat di masjid. Tak ada riwayat Nabi beribadah di kubur. Tak ada. Nabi Aisyah satu malam dia bangkit tidur, dia nampak Nabi keluar pergi ke Baqi'. Apa yang Nabi buat? Mendoakan ahli kubur. Tak ada pula Aisyah sebutlah mana-mana riwayat bangkit tengah malam tak nampak Nabi, tengok-tengok Nabi duduk tahajud di kubur. Tak ada. Tengok-tengok Nabi duduk baca Quran di kubur. Tak ada riwayat. Tak ada riwayat. Tak ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita sebagai orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi, amalan Nabi, qudwah uswatun hasanah, yang terbaik, yang ditunjuk dan dicontohkan oleh Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, mengikuti Nabi sebagai tanda cinta kepada Allah. Di mana Nabi baca Quran? Di masjid. Di mana Nabi salat? Di masjid. Di mana Nabi doa? Di masjid. Di mana Nabi i'tikaf? Di masjid, bukan di kubur. Hari ini sebahagian masyarakat telah buat benda-benda yang tak dibuat oleh Nabi, tak dilakukan oleh sahabat. Tidak ada contoh daripada amalan generasi yang terbaik. Pergi sambut raya di kubur. Di sebahagian tempat pergi bawa ketupat, gulai daging, pergi duk makan beridang di kubur, tangkap gambar di kubur. Ramai-ramai bawa kuih samprik tu pergi makan di kubur, sambil duk bercakap dengan simpati. Ni pak kami mai ni, pak dulu suka ketupat pulut hitam ni, kami buat mai lah, kami buat ni. Boleh duk pergi bercakap. Kami makan lah bagi pihak duk cicah gulai daging tepi kubur. Ada liburan di kubur. Lebaran, bukan liburan, lebaran di kubur. Kalau tuan-tuan search, boleh search. Benda ni bukan rahsia, bukan saya reka, bukan saya bohong, bukan saya buat dakwaan tanpa bukti. Search dalam Google. Maklumat di hujung jari, dunia globalisasi. Tekan satu butang, satu dunia kita boleh tahu. Itu dia panggil ledakkan maklumat. Benda orang tak boleh nak tutup. Tekan tengok, sambut raya di kubur. Tekan, type Google sambut raya di kubur. Berpuluh image boleh keluar. Adakah ini diajar oleh Nabi? Ada contoh tak? Abu Bakar As-Siddiq, pagi raya dia pergi rumah siapa? Dia pergi rumah siapa? Dia pergi rumah Nabi. Macam mana kita tahu dia pergi rumah Nabi? Pasal Nabi ada nyanyian. Kemudian Abu Bakar tegur. Nabi kata biar pilah hari ni raya. Artinya ziarah menziarahi orang hidup. Taklah kita kata haram ziarah orang mati pada hari raya. Hari apa pun tak apa. Kenapa 31 Ogos, setiap hari kemerdekaan, 16 September hari Malaysia, kita tak pergi kubur? Lepas kita berlarak kemerdekaan, ramai-ramai kita pergi kubur. Pasal apa kita tak pergi? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? 31 Ogos cuti umum, pilah. Ni lepas berlarak di Padang ni, lepas tengok perarakan kemerdekaan ni, hampa nak pergi mana? Kami nak pergi kubur. Ui, orang tak pernah buat ah. Nampak? Nampak? Setiap kali hari Malaysia kita pergi kubur, bawa bendera. Hampa nak pergi mana ni ramai-ramai ni? Bawa bendera, nak pergi kubur sempena hari Malaysia. Ui, pelik ah, orang tak pernah buat. Ya. Kerana manusia bukan berhujah dengan apa yang Nabi buat, mereka berhujah dengan apa orang buat. Ini benda yang sepatutnya memberikan kesedaran kepada kita. Dan yang berikutnya, tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ini juga menjadi dalil kepada kita bahawa doa orang hidup sampai kepada si mati dan memberikan manfaat kepada si mati. Doa orang hidup kepada si mati. Pasal itu orang tanya, amalan apa yang kita boleh buat untuk orang mati? Macam mana nak tolong orang mati? Kita tak nafikan orang kita memang dia nak buat sesuatu untuk si mati. Amalan yang tak ada khilaf, amalan yang ulama sepakat, amalan yang memang Nabi suruh, ada contoh daripada Nabi. Apa dia? Doa. Dan doa tak semestinya dikubur. Anak tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur, kubur tuan-tuan di Perlis, boleh doa. Kita abang duduk doa dekat arwah mak. Nanti kita balik kampung, kita pergi kubur, kita doa lah. Lah kita duduk Kuala Lumpur, mana sampai? Balik nanti kita pergi duduk tepi dia, kita duduk dekat dia, kita doa. Tuan-tuan hadirin mukminin, doa di mana-mana sampai. Sebab itu berbakti kepada kedua orang tua selepas daripada kematian mereka, yang paling besar ialah memohon keampunan. Kerana dalam hadis diangkat kedudukan dua orang tua, mak dengan ayah tu, daripada duduk bawah naik duduk atas dalam syurga, upgrade kelas. Duduk kelas 3 pi kelas 1. Tanya dekat Tuhan pula pasal apa? Hadis yang selalu kita baca, Allah kata sebab istighfar yang dilakukan oleh anak engkau untuk engkau. Sampai terus, tak ada khilaf.
Adapun yang lain daripada itu, bacaan Quran dan sebagainya, para ulama berbeza adakah sampai ataupun tidak, tapi doa tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Hadirin mukminin, kemudian kalau kita tengok dalam hadis yang berikutnya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najashi صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. Ini yang saya kata ni, tuan-tuan duduk tak boleh balik. Boleh tak doa daripada jauh? Boleh. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, Rasulullah telah memberitahu berita kematian Najashi. Maksudnya kalau orang mati kita boleh habaq lah. Ada orang tanya, bukan tak bolehkah kita war-warkan kematian? Yang tak boleh kita war-warkan kematian tu ala jahiliyah. Tapi kalau takat kita nak WhatsApp, dan baguslah kita sebarkan. Kalau tuan-tuan tahu orang mati, tuan-tuan kena sebarkan supaya ramai orang boleh doa dan supaya ramai orang boleh semayang. Jadi kalau kita dapat, sebarkan dalam grup, tapi make sure kata mati betul lah. Ni kawan tu duduk lorak. Kadang-kadang satu orang ni mati 3-4 kali. Telah mati, kan? Keluarga dia kata belum mati lagi, sakit. Duduk 2-3 hari pula telah mati, belum, kan? Kita boleh bagi. Cuma jahiliah dulu dia bagi tahu macam mana? Dia kata mati dah, contoh mati dah tu imam kita, habislah, tak ada siapa nak tolong kita, dia orang baik, habislah kita, gelap lah masa. Dia macam tu, dia meratus. Dia jadi apa? Dia jadi buat perangai meraung, tak tahu Allah. Habislah, tak ada lah siapa nak tolong, dia orang baik. Jahiliah dia macam tu. Sambil dia umum tu, dia ada buat keling garam tu lah, kan? Dia duk hingar tu. Tapi sekadar nak mengumumkan, di sana ada hadis mengumumkan. Setakat tu imam kata, ni kita jenazah, ada anak kariah kita mati, salat pukul berapa. Yang paling pentingnya kita nak tahu dia dah mati, kita nak doa dan kita nak pergi salat. Itu saja, kan? Baik. Kemudian Nabi bagi tahu, kata Najashi ni meninggal. Najashi ni di mana? Di Habsyah. Dan tuan-tuan, baru ni saya pergi di Thailand, kita tanya orang bukan Islam yang masuk Islam di Thailand ni, ada tak macam mana dia punya prosedur? Dia bagi satu sorat, kata dia masuk Islam. Sorat tu penting kerana macam kita di Malaysia jugalah, kalau mati kita kena bawa sorat tu pergi tunjuk kat keluarga, baru kita boleh ambil urus jenazah dia. Baru kita boleh ambil urus jenazah dia. Kalau tak ada sorat tu, maka diuruskan mengikut agama asal. Macam kita dulu ada berlaku pertikaian, kan? Beberapa orang bukan Islam lah, nak sebut apa pun tak tahu, nak sebut kafir ke, nak sebut bukan Islam ke, non muslim ke, apa ke, kita pun tak tahulah. Kan? Jadi kira yang bukan Islam ni, kalau dia mati, berlaku pertikaian pasal dia tak declare. Dan nak masuk Islam ni, dia bukan gaduh. Satu orang dia duduk, dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, masuk Islam. Dia tak perlu kepada saksi, tak perlu kepada isi borang, tak perlu kepada apa cok pengesahan tu imam, tak gaduh. Ni bukan nak menikah. Dia satu orang, dan itu urusan dia dan Tuhan. Najashi dia masuk Islam, Nabi semayang jenazah. Inilah satu-satunya semayang jenazah yang dilakukan oleh Nabi. Semayang jenazah ghaib. Yang jenazah tak ada, yang Nabi semayang tu Najashi ni sajalah, kes lain tak ada. Sehingga ulama berbincang, tuan-tuan tahu, semayang jenazah ghaib ni bukan sepakat pun di kalangan ulama. Ada yang kata semayang jenazah ghaib ni, kalau satu orang mati di negara orang bukan Islam, belum disalatkan, dikebumikan cara orang bukan Islam macam Najashi, baru buat. Pasal ramai sahabat yang meninggal luar daripada Madinah, tak ada siapa pun yang Nabi semayang ghaib. Di sana ada perbincangan. Saya bukan kata tak ada, saya nak habaq ulama bincang. Ada yang kata jenazah ghaib hanya dilakukan kepada orang-orang besar, ulama besar, pemimpin besar, tokoh besar.
Katalah yang mati itu ulama besar, pemimpin besar, tokoh masyarakat mati, maka disunatkan kita sembahyang jenazah kerana Najasyi ialah orang besar. Kalau yang mati itu orang biasa-biasa, maka tak disalatkan kerana tidak ada petunjuk daripada Nabi. So ada yang kata kita sembahyang jenazah ghaib ni kalau tak salat lagi, macam Najasyi. Sebab Najasyi ni orang rakyat dia kan tahu kata dia masuk Islam. Dia diuruskan mengikut cara Kristian. Kerana sampai ke mati, rakyat dia menganggap dia Kristian, sedangkan dia masuk Islam. Dan Nabi tak pi ambil jenazah dia. Menunjukkan apa? Kalaulah satu orang bukan Islam masuk Islam, kita tahu, keluarga dia tak tahu, keluarga dia ambil bakar dia, tetap dia Muslim. Tetap dia Muslim. Cuma kadang-kadang satu benda yang tak bagus lah, bukan semua, sebahagian orang Islam masa hidup tak ada siapa nak duduk bersabuk tanya dia macam mana, makan ke tak. Masa dia hidup siapa pun tak ambil reti soal dia, siapa pun tak ambil tahu, tak peduli pun tentang kebajikan dia. Keluarga dia yang duk jaga. Metang mati kita bersabuk berebut mayat dia. Takkah benda tu tak elok? Keluarga dia kata lama dah dia duk sakit, lama dah kami duk jaga, hampa tak mai duk ziarah pun, tak mai duk habang pun kata dia masuk Islam, tiba-tiba dah kami bela elok mati, hampa mai nak berebut dengan kami. Ini persepsi yang tak bagus, imej yang buruk. Pasal apa masa dia duduk sakit tu hampa tak mai jumpa kami, tak mai habang kata apa? Mungkin kami pun tahu bila mati taklah berebut macam ni. Dia pun duk ada. Kami mai ziarah ni wakil daripada masjid kerana dia ni dah masuk Islam. Mungkin keluarga dia boleh tanya, hang masuk Islam tak? Masuk. Bila dia mati esok dia pasrah kat kita. Ni kita tak ambil tahu apa satu bab, bila mati, oh hak kami orang Islam. Kadang-kadang benda-benda macam ni dia tengok maslahat dan mafsadah. Nabi tak boleh tuntut. Cuma Nabi semayang daripada jauh. Nabi suruh sahabat doa daripada jauh. Sampai ke tak? Sampai. Sebab itu kata para ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya kita memohon ampun dan berdoa walaupun daripada jauh. Nampak? Sampai kepada si mati. Hadirin mukminin, itu beberapa pengajaran yang boleh kita ambil dan boleh kita lakukan kepada si mati. Dan tuan-tuan boleh baca kelebihan dan juga apa yang ada di dalam hadis ni. Mudah-mudahan dia memberi manfaat, dan kalau kita nak ambil banyak lagi lah. Tapi yang pentingnya selepas daripada ni, sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan doalah dua perkara. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dan kesiankanlah untuk saudaraku, dan permudahkanlah, lancarkanlah lidahnya untuk menjawab. Mudah-mudahan itulah kebaikan dan kebaktian jasa yang tuan-tuan lakukan kepada si mati. Kalau ada 10 orang, 20 orang pergi ke kubur, 10-20 orang tu sebelum balik pakat minta seorang sikit. Tah mana ada, kita tak tahu salah seorangnya Tuhan makbul, dipermudahkan untuk dia menjawab. Aqulu ma sami'tum, saya sudahi apa yang tuan-tuan dengar dengan saya memohon astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya memohon ampun untuk diri saya dan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.